Okay, baik. Jadi kelas hari ini kita akan teruskan dengan bahagian novel dan juga rumusan. Okey, suara cikgu jelas ya? Okey, terima kasih. Jadi dah hujung tahun ni dekat sekolah tu belajar ke tak? Dekat sini ada tak dekat sekolah ada yang tak belajar langsung? Maknanya cikgu masuk kelas pun relax je. Saja BM relax tak? Ke cikgu still mengajar? Oh, macam paper. Subjek apa yang tak belajar tu? Tanda-tanda kertas ujian menengah. Maknanya kamu tanda ke ataupun cikgu yang tanda? Oh, pendidikan Islam tak belajar sangat lah. Sembang-sembang dengan cikgu lah. Oh, okay, bagus. Dia kalau ujian menengah bolehlah tolong. Kalau BM ni kertas 2, kertas 1, memang tak bolehlah kamu nak tolong. Oh, hafal. Bagus. Okey, jadi kita boleh mulakan kelas Ini sekolah agama ke? SMKA ke? SMK. English chill Form 4 ni boleh katakan relax lagi lah. Form 5 tahun depan tengok macam mana. Sebab Form 5 tahun depan, tahun depan apa tahun ni lah kan? Okay, Form 5 tahun ni, kamu akan sibuk pertengahan lah, pertengahan tahun, bengkel SPM, anjuran JPN, PPD, kelas tambahan, so macam-macam. So, tahun ni agak mencabar sikit lah. Kertas 1 tu mungkin kamu lemah bahagian ni kot, bahagian B. Biasanya bahagian B lah. Bahagian B, karangan bahagian B kan banyak dari markah. Silap. Dia kalau bahagian cukai tu kamu kena banyak membaca. Better ambil tajuk yang kita boleh hurai. Kan? Jangan ambil tajuk yang kamu tak ada dalam sepengetahuan tentang tu. Bahaya. Okey Oh, sorry dah melalut ke lain pula. Baik, sambung Okey, in case kalau suara saya tak dengar, terus komen sebab kalau saya pakai webcam ni, yang problem dia lama-lama dia akan off, mic pun dia sangkut. Sebab tu kadang-kadang saya off kamera. Sebab webcam ni problem sikit. Okey. So, soalan 8. Jawapan bagi soalan berikut hendaklah berdasarkan teks novel tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Baca petikan novel di bawah ini dengan telitinya, kemudian jawab soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Ada tak yang sudi nak baca teks ni? Tak ada? Okey, ada. Bagus, Alia. Okey, boleh baca? Nak baca soalan sekali ke cikgu? Baca Nordin tu. Baca teks dia. Okey. Nordin bingkas bangun. Adnan segera membuka pencak silatnya bagi mempertahankan diri kerana menyangka Nordin mahu menyerangnya. Sekarang baru bertemu buku dengan Ros. Apa tunggu lagi? Lawanlah, cabar Mamat.
Nordin memandang ke arah kawan-kawannya seolah-olah meminta bantuan, tetapi masing-masing buat muka selamba sahaja. Tidak ada yang berani masuk campur. Aku tahu kau pandai bersilat, tapi aku tak takut, bentak Nordin. Dengan pantas dia meluru ke arah Adnan lalu melepaskan beberapa tumbukan tetapi dapat ditepis oleh Adnan sehingga tidak satu pun yang mengena sasaran. Nordin bertambah berang. Dia mengumpul kekuatan lalu menerkam ke arah Adnan. Dengan pantas Adnan mengelak. Nordin terbabas lalu terjatuh ke dalam parit. Kawan-kawannya segera mendapatkan Nordin. Sudahlah Nordin, Adnan itu bukan lawan kau, kata Lepat. Okey, terima kasih Alia. Wah, macam mengamuk Okey. Okey, siapa yang tak tulis nama lagi, tulis nama dekat chat. Itu sebagai kehadiran macam biasa Baik, jadi seperti biasa soalan satu ni jawapan dia kamu kena ambil daripada petikan. Ingat, soalan satu untuk novel jawapan dalam petikan, bukan kamu fikir sendiri. Cikgu cakap ni bukan apa sebab ramai yang tak tahu lagi tau. Pelik kan, ramai tak tahu lagi. Dia boleh pula fikir jawapan sendiri. Kenapa jadi macam tu? Sebab waktu kat sekolah dia tidur, dia tak dengar cikgu cakap. Kan? Ada yang ponteng sekolah kan. So bila dia hanya datang sekolah waktu naik exam je. Memang ada kes macam ni Waktu sekolah ada kerja food panda lah, grab food lah kan. So dia hanya datang sekolah waktu naik exam je. So memang tak tahu format apa. So that's why nombor satu ni dia jawab ikut jawapan dia sendiri. So tak nak macam ni Ingat. Nombor satu ni memang dia nak bagi markah free je 4 ni. Jawapan copy paste saja. Okay. Sekolah cikgu lain ada yang tak datang sekolah nak dekat setahun tapi tak kena buang pun. Tak tahu kenapa. So lain sekolah lain cara dia. Cikgu dah usulkan nama budak tu nak buang tapi tak buang-buang sampai sekarang. Tahulah cikgu pening. Nordin menjadikan Adnan sebagai musuh ketatnya. Apakah tindakan Nordin untuk melepaskan geram kepada Adnan? Okey. Lagi satu kelas dah jadi kebiasaan pelajar, dia terus tulis jawapan. Kalau kamu terus tulis jawapan, kamu tak akan dapat 4 markah. Tahu, kamu akan dapat 3 je. Kenapa 3 ni? Ramai bising. Jumpa cikgu boleh tak tambah markah? Cikgu, kenapa saya punya jawapan ni tak full mark? Sebab kamu tak tulis kepala soalan. So, salin balik je lah macam biasa. Tindakan Nordin untuk melepaskan ataupun antara tindakan Nordin, antara sebab ada banyak tindakan kan. Antara tindakan Nordin untuk melepaskan geram kepada Adnan ialah macam tu. Jelas Ataupun tindakan Nordin untuk melepaskan geram kepada Adnan ialah apa dia? Jelas So, jangan abaikan kepala soalan. Okey. Jangan terus excited dapat soalan terus jawab je. Tak. Okey, so apa jawapan dia? Apakah tindakan Nordin untuk melepaskan geram kepada Adnan? Apa yang Nordin buat kepada Adnan? Yang menunjukkan dia tu marah dengan dia. Melepaskan beberapa tumbukan. Ya, melepaskan beberapa tumbukan. Betul? Ni antara jawapannya sebenarnya banyak lagi. Lagi? Kalau dia 4 markah, kamu kena jawab 3. 3 isi Lagi 1 markah tu markah bahasa. Okay, apa lagi? Apa yang Nordin buat kepada Adnan?
Menerkam ke arah Adnan. Menerkam ke arah Adnan. Ya. Menerkam ke arah Adnan. Betul lagi. Nordin bertambah berang. Berang tu marah lah kan. Nordin bertambah berang. Yang ni kurang sesuai lah. Sebab berang tu dia just marah. Bukan tindakan dia. Tindakan tu lebih kepada dia buat satu dengan menggunakan fizikal dia. Adanya pergerakan. Movement, ada pergerakan. Kalau berang ni marah lebih kepada ekspresi wajah tu kan. Okay, apa lagi? Lagi satu je. Cikgu nampak Encik Alia dengan Aini je. Lain mana? Nur Fitrah. Amenua dah ada dah jawab. Bagus. Ya, meluru ke arah Adnan. Meluru tu apa dia? Meluru tu dia macam berlari lah. Kan dia macam berlari. Okey, bagus. So, jawapan kamu macam mana? Antara tindakan Nordin untuk melepaskan geram kepada Adnan ialah dia meluru ke arah Adnan, lalu melepaskan beberapa tumbukan dan menerkam ke arah Adnan. So, itulah jawapannya. Ya, terbabas pun sama juga. So, biasanya teks ni dia akan bagi lebih daripada 3. Kan? Dia minta 3, dalam teks tu ada lebih. So, jangan risau. Jelas Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan kedua ni bergantung kepada pembacaan kamu. Okey, ada setengah sekolah cikgu dia tak tekankan sangat novel ni kan. Dia suruh baca sendiri je. Dia baca sendiri, sinopsis ke ataupun baca novel tu. Dia cuma ajar kamu apa dia punya pengajaran, nilai, perwatakan, latar masyarakat. Dia hanya ajar aspek-aspek sastra saja kan. Jaranglah cikgu ajar dari bab ke bab. Biasanya cikgu suruh baca sendiri, betul tak? Betul tak? Ke ada tak? Kan? Ada tak cikgu explain sinopsis daripada bab ke bab? Okey, hari ni kita baca bab 1. Cikgu explain bab 1. Lepas tu bab 2. Ada tak? Tak ada kan, sebab tak sempat. Tak sempat. So, memang kamu kena ada inisiatif sendiri untuk membaca. Cikgu faham, mustahil lah kamu baca novel yang tebal-tebal tu kan. Kan? Lagi-lagi novel Lieutenant Adnan. Memang kamu tak baca punya. Yang kamu baca novel-novel cinta, itulah kamu baca. Kan? So, at least, kalau malas baca sangat, bacalah sinopsis. Sinopsis. Sinopsis ada banyak. Ada sinopsis bab dari bab ke bab. Ada sinopsis keseluruhan. So, baca sinopsis keseluruhan pun dah okey. Sebab markah dia pun 6 je. Lieutenant Adnan tu form 4 kan? Novel ni apa, Selangor kan? Betul? Kalau Pening, Perlis Kedah, form 5, Songket Berbenang Emas. Ini negeri apa? Betul, di sebalik Bendera Johor, Pening. Okey, faham. Sekolah dekat dalam pulau ke? Georgetown, Jelutong. Dekat mana? Oh, Seberang Perai. Okey, sambung balik
Okay, kat sini dia bagi 2 novel saja Dia bagi 2 novel saja. So ini Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, Selangor, novel ni lah. Okay, berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan 2 peristiwa yang dapat memberi inspirasi kepada anda. So, dekat sini, memandangkan kita dekat kelas ni banyak negeri. So, cikgu nak kamu respon berdasarkan negeri masing-masing. Boleh? Okay, dia minta kamu ambil satu novel je. Okay, arahan dia, huraikan 2 peristiwa yang dapat memberikan inspirasi kepada anda. Apakah maksud inspirasi? Siapa tahu apakah maksud inspirasi? Inspirasi. Apakah maksud inspirasi, kelas? Pendorong, betul. Inspirasi itu satu dorongan kepada kita. Betul lagi? Oh, kalau keluar inspirasi ni, kalau tak tahu maksud dia memang jam. Tak boleh jawab ni. Bagus, Sabrina. Ilham. Ilham tu macam satu gambaran, satu idea. Minat kurang sesuai. Dia macam lebih kepada kita punya gerakan hati kita. Dia macam bagi kita satu pengalaman yang menarik. Okey. Cik Jah kena pukul dengan suami dia. Siang Cik Jah. Okey. Sambung Okey, so cikgu akan share Padlet. Cikgu nak kamu respon berdasarkan novel bagi negeri masing-masing Boleh? Kalau untuk aspek nanti, kamu boleh pilih tau nak jawab novel tu form 4 ataupun form 5. Tak ada masalah Okey. So cikgu dah share dekat dalam komen. Okey, so cara nak jawab macam ni Okey, so dia kata okey, cara jawab macam ni. Novel yang saya kaji ialah novel, contohlah novel Songket Berbenang Emas, contoh yang dikarang
oleh Khairuddin Ayib. Okey, ini baru pendahuluan Lepas tu kita terus ambil kata kunci ataupun arahan daripada soalan. Ini dia yang juga akan copy ni. Terdapat dua peristiwa yang dapat memberikan inspirasi kepada anda tukar kepada pembaca ataupun kepada saya. Okey, jelas pendahuluan Novel yang saya kaji ialah novel Songket Benang Emas yang dikarang oleh Khairuddin Ayib. Terdapat dua peristiwa yang dapat memberikan inspirasi kepada pembaca. Dia nak peristiwa. So, kamu bagi dulu peristiwa. Peristiwa pertama ialah apa dia? Ni cikgu bagi contoh yang lain kamu boleh karang sendiri Okey, contoh peristiwa pertama ialah Dahlia. Contohlah Dahlia gigih menuntut ilmu walaupun dia menghadapi masalah keluarga. Contohlah. So, kamu ambil balik arahan dia. Peristiwa ini, okey, nampak? Peristiwa ini dapat memberi inspirasi kepada pembaca kerana apa? Kenapa? Kenapa dapat jadikan contoh ataupun dorongan kepada kita? Haruslah gigih untuk menimba ilmu demi mengejar cita-cita. Contoh. Nampak? Okey. Teruskan dengan peristiwa kedua pula. So, kat sini dia ada dua ayat tau. Ayat pertama ialah peristiwa. Ayat pertama ialah peristiwa. Jelas. Ayat kedua ni, dia menjawab balik soalan tu. Faham? Okey. So, peristiwa kedua pula. Peristiwa kedua ialah apa lagi? Embong membuat dua pekerjaan untuk menyara keluarganya. Sekejap. Untuk menyara keluarganya. So, kita jawab balik soalan. Peristiwa ini dapat memberikan inspirasi kepada pembaca kerana kita haruslah bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Ataupun kita haruslah menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga. Dengan baik, kan?
So tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga ni sangat besar, ya. Dialah ayah kita lah sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Sebenarnya bila kamu dah berkeluarga memang tanggungjawab yang sangat berat. So hargailah ayah masing-masing. Okay, ini contoh jawapan dia lah. Ini memang ikut format SPM. Kenapa ada dapat 3 markah? Kan sebab dia hanya buat peristiwa saja. Dia tak jawab soalan. Kamu kena jelaskan bagaimana peristiwa yang kamu pilih itu boleh memberikan inspirasi. Boleh memberikan contoh kepada pembaca. Boleh jadi dorongan yang baik kepada pembaca. Kamu kena terangkan. Kamu tak boleh hanya bagi peristiwa saja. Lepas tu kamu biar. Tak boleh. Kena ada bukti. Macam mana peristiwa yang kamu bagi tahu ni boleh bagi contoh. Boleh bagi dorongan, bimbingan, inspirasi kepada pembaca. Nah, bila pembaca tu baca, peristiwa yang kamu tunjuk tu, dia ada sesuatu yang menyentuh diri dia. Boleh jadi ikutan kepada dia. Untuk ubah diri dia menjadi orang yang baik. Itu maksud inspirasi. Okey. So, masing-masing boleh respon kat sini. Cikgu akan semak. Kat sini ada berapa orang ni? Ada berapa orang semua? Cikgu tak nampak. Ada lebih kurang 23. So, cikgu nak semua respon. Okey, cikgu baca seorang-seorang. Okey, novel yang saya kaji di ketak 4 ialah Jendela Menghadap Jalan karya Wani Madari. Ya, bagus-bagus. Terdapat 2 peristiwa yang dapat memberikan inspirasi kepada pembaca. Antara peristiwa yang dapat okey, sorry, siapa yang respon ni tulis nama Boleh? Yang ni. Edit tulis nama sebab cikgu nak tahu siapa yang respon. Antara peristiwa yang dapat memberikan inspirasi kepada pembaca ialah peristiwa Daniel menyelamatkan Lily. Siapa yang ni? Siapa respon ni? Edit nama dia. Boleh edit nama dulu. Lepas tu baru cikgu baca. Ini Okey, Lily salah eja Ada setengah pemeriksa tahu, kalau nama watak salah, dia salahkan semua. Kan? So hati-hati Adalah peristiwa Daniel menyelamat Lily. Menyelamatkan Lily yang telah diculik oleh Razik dan Haziq di pondok. Di sebuah pondok. Peristiwa ini dapat memberi inspirasi kepada pembaca kerana kita perlu berani menyelamatkan atau membantu nyawa kawan kita yang ketika dia kita perlu berani, tak payah kita atas-atas, satu saja cukup. Kita perlu berani untuk menyelamatkan rakan, kawan boleh juga, rakan pun lagi cantik lah rakan kan. Rakan kita.
Ini untuk menyelamatkan ataupun untuk membantu rakan kita yang mengalami kegusaran, ataupun untuk berani untuk membantu rakan kita yang memerlukan pertolongan, ataupun rakan kita yang berada dalam kesusahan. Setelah itu, peristiwa yang dapat memberikan inspirasi kepada pembaca ialah peristiwa Cik Jar dan anak-anaknya. Cik Jar dan anak-anaknya yang dipukul oleh suaminya yang dipukul. Yang dipukul oleh suaminya yang panas baran, ubah-ubah. Yang panas baran. Peristiwa ini dapat memberikan inspirasi kepada pembaca kerana peristiwa tersebut boleh merosakkan sesebuah rumah tangga. Kurang sesuai. Kerana kita kaitkan dengan ketua keluarga yang ada masalah. Keruntuhan sikap seorang ketua keluarga yang tidak bertanggungjawab boleh merosakkan sesebuah rumah tangga ataupun boleh merosakkan institusi kekeluargaan. Okey, tahniah. Hari ni bagus. Cuma ada kesalahan bahasa sikit je. So hari ni kalau aspek nanti kalau kamu nak fokuskan novel form 4 pun tak ada masalah. Sebab novel form 5 ni susah sikit. Songket benang emas tu dia banyak watak. So kamu dah lulus. Bagus. Memang cikgu kat sekolah ajar macam ni ke ataupun macam mana? Okey, betul kan? So ajar macam ni. Betul. Kena ada dua ayat. Satu peristiwa, satu lagi tu huraian. Dia menjawab kepada arahan soalan tu. Kalau macam ni kamu jawab, dapatlah 6 markah penuh. 6 markah tu banyak juga. Okey, cikgu masih menunggu lagi jawapan daripada kawan-kawan yang lain. Okey, Al-Najah. Novel yang telah saya kaji ialah Di Sebalik Dinara karya Dayang Nur. Terdapat dua peristiwa yang dapat memberikan inspirasi kepada pembaca. Peristiwa pertama ialah peristiwa Azrai memasing. Mana tadi memasang retinal scanner pada pintu apartmen adik angkatnya untuk memenuhi kesempatan Farisha setelah berlaku satu kes pembunuhan. Peristiwa ini dapat memberikan inspirasi kepada pembaca kerana kita perlulah sentiasa menjaga keselamatan ahli keluarga kita agar tidak berlaku sebarang kejadian yang ini. Bagus.
Okey, nampak ada dua pembahagian Peristiwa kedua ialah Farisha berasa sangat sedih setelah mengetahui bahawa dia merupakan seorang anak angkat, tetapi dia tabah dalam mengharungi bertersebut. Dia tabah untuk mengharungi. Untuk mengharungi, bukan mengharungi dia tabah untuk menerima berita tersebut. Peristiwa ini dapat memberikan inspirasi kepada pembaca kerana kita perlu sentiasa tabah dan sabar untuk mengharungi setiap cabaran dalam kehidupan. Kenapa untuk? Sebab kat sini bukanlah kata untuk dalam ni function dia untuk kata seni nama dan juga kata adjektif. So kat sini tak sesuai. Dia kena gunakan kata hubung. Kata hubung tu dia menggabungkan dua ayat yang berbeza. Okey, tahniah kepada Al-Najihah lulus. Kalau macam ni kamu jawab, maka ulma 6 Okey, ada tak lain yang nak respon lagi? Okey, ada seorang tengah typing tu. Mana pergi pelajar lelaki? Dah pupus ke? Mujahid Ali, Afiq Faiz, Muzaffar, Zarif, Arif Daniel, Hafi, Emmanuel ada juga respon tadi. Mana yang lain ni? Ke ada yang on laptop, lepas tu dia pergi hilang. Okey, Ainin, bagus Ainin. Novel yang saya kaji ialah Lieutenant Adnan Wirabangsa. Okey, ini kena tambah. Ella karya. Okey, betul. Tapi kalau ikut cerita bahasa sebenar, yang dikarang tau. Yang dikarang oleh Abdul Latif Talib. Terdapat dua peristiwa yang dapat memberi inspirasi kepada pembaca. Antara peristiwa yang dapat memberi inspirasi dalam novel tersebut ialah peristiwa Lieutenant Adnan yang bersungguh-sungguh mempertahankan Bukit Candu daripada tawan utara Jepun. Peristiwa ini dapat memberikan inspirasi kepada pembaca kerana, okey, ni cikgu tak bolehkan kerana kerana semangat pejuang negara yang mempertahankan tanah air wajar dicontohi kepada rakyat Malaysia. Sebab itu Pak Saidi menghantar Adnan ke sekolah Inggeris walaupun mendapat tentangan daripada penduduk kampung. Peristiwa ini boleh dijadikan inspirasi kepada pembaca kerana kita adalah menuntut ilmu demi masa depan. Demi masa depan walaupun terpaksa menghadapi pelbagai cabaran. Ya, betul. Tahniah Ainin pun dapat markah penuh. Okey, ada lagi seorang yang respon. Okay, cikgu tunggu. Kita dah ada 4 novel yang beza kat sini. Songket Benang Emas,
apa ni? Jendela menghadap jalan di sebalik Dinara dan juga Lieutenant Adnan. Astagfirullahaladzim. Okey, Sabrina. Wah, makin banyak respon. Bagus-bagus. Okey, novel saya kaji. Batrisya pula. Okey, Sabrina, sorry. Novel yang saya kaji ialah Pantai Kasih yang dikarang oleh Azmah Nordin. Dapat berperistiwa yang dapat memberikan inspirasi kepada membaca. Okey, peristiwa pertama ialah Dr. Raiha meneruskan kandung... Okey, kejap. Cikgu Bol dulu yang ni Dr. Raiha meneruskan kandungan anak perempuannya iaitu Rohayu walaupun disuruh oleh suaminya. Walaupun macam ni, walaupun diminta untuk menggugurkan kandungannya. Walaupun mendapat permintaan daripada suaminya supaya menggugurkan kandungannya. Okey, nampak? Reha meneruskan meneruskan kandungan perempuannya iaitu Rohayu walaupun mendapat permintaan daripada suaminya supaya menggugurkan kandungannya. Disebabkan anak mereka mengidap penyakit sindrom Down yang akan menjejaskan imej suaminya sebagai seorang doktor pembedahan yang terkenal. Peristiwa ini dapat berikan inspirasi kepada pembaca kerana kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya sangat utuh, bagus. Peristiwa kedua ialah Dr. Raiha menerima kemaafan daripada Sister Felicia Landosi iaitu seorang pembantu jurawatnya walaupun beliau sering melayan Dr. Raiha secara kasar dan seorang pelaku atas kematian anaknya. Rohayu dengan sepakat. Okey, bagus tapi kamu panjang sangat. Pendek kan? Menerima kemaafan daripada dah cukup sampai sini je. Okey Peristiwa ini dapat memberikan inspirasi kepada pembaca untuk mengajar kita supaya agar tidak menyimpan dendam terhadap seseorang walaupun perit. Okey. So Sabrina
Kamu dapat 5 lah sebab banyak kesalahan bahasa. Suami dai suruh apa? Ha? Memang setiap negeri berbeza-beza, tak sama. Sebab dalam ni bukan daripada Penang ramai, ada daripada Sabah pun ada kan. Okey, Batrisha, novel yang saya kaji ialah novel di sebalik menara yang dikarang oleh Dayang Noh. Dapat 2 peristiwa yang dapat memberikan inspirasi kepada pembaca. Bagus, semua dah faham Peristiwa pertama ialah Farisha yang berusaha menjalankan tugasnya di lab sehingga pensan. Lab lah, di soft lab. Sehingga pensan. Peristiwa ini dapat memberikan inspirasi kepada pembaca kerana kita haruslah berusaha dalam menceburi bidang. Usaha untuk menceburi bidang yang diminati. Okey, peristiwa kedua ialah Farisha tetap menyayangi kedua ibu bapanya walaupun mengetahui dirinya telah dieksploitasi. Dieksploitasi itu maknanya digunakan. Kan macam dia faham uji kaji lah kan. Peristiwa ini dapat memberikan inspirasi kepada pembaca kerana kita haruslah menyayangi ibu bapa kita. Bagus. Okey, 6 markah Batrisha. Bagus. Okey, siapa yang terakhir ni? Yang ni siapa boleh respon kat komen tak? Siapa yang tulis yang last ni? Novel yang saya kaji ialah novel Songket Benang Emas yang dikarang oleh Karina Ayib. Ni novel form 5 ni. Betul. Cikgu. Oh, ya, ya. Aduh. Okay, so dah habis novel. So, dengan jawapan yang kamu berikan, majority. So, cikgu boleh bagi kesimpulan semua faham lah kan? Sebab dah hujung tahun. So, kamu pun dah tahu dah format nak jawab novel macam mana kan? Okay, rumusan last kali untuk hari ni. Alright, baca dengan teliti setiap bahan yang diberikan, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak lebih 120. Okey. Untuk novel, cikgu nak ingatkan, kamu kena biasakan lepas kamu tulis novel lah, lepas kamu buat rumusan, kamu kena tulis patah perkataan. So kamu kira, lepas kira tu kamu terus tulis jumlah patah perkataan. Okey wajib. Ya, cikgu mengajar dekat Penang. Tapi cikgu bukan orang Penang. Cakap Penang boleh lah. Tak masalah. Cikgu daripada Perak. Okey, bahan 1. Ada tak yang nak baca? Banyak ni. Cikgu nak panggil seorang je. Sebab kalau cikgu nak panggil giliran nanti, tak sempat pula. Siapa yang rajin nak baca ni? Ada. Okey, bagus Alia. Alia bagus hari ni. Baca dari mana cikgu? Alia sekolah mana? Sekolah Bandar Putra. Selangor Kulai Johor. Oh, Johor jauh ya. Alia kawan Aini ke? Tak kenal. tak kenal. Tak berapa. Okey, teruskan. Start dari mana cikgu? Pandemik.
Pandemik COVID-19 telah melebarkan saiz pasaran dalam talian dan memberikan peluang kepada usahawan muda untuk terlibat dalam keusahawanan. Bagi golongan ini, penerapan teknologi dalam kehidupan seharian menjadi lumrah malah dapat diaplikasikan dengan mudah, cepat dan selesa. Walaupun langkah bergelar usahawan dalam talian dimulakan tanpa modal perniagaan yang besar, namun perniagaan ini tetap memerlukan minda keusahawanan yang kuat. Sehubungan dengan itu, individu yang ingin berjaya dalam menjalankan perniagaan secara dalam talian perlu mahir mengurus dengan cekap hal ehwal pengurusan perniagaan. Usahawan secara dalam talian seharusnya berhati-hati dengan rakan lain yang berniaga dalam medan yang sama. Usaha ini akan membantu mereka daripada dimanipulasikan oleh jenayah komersial. Di samping itu, usahawan dalam talian yang berjaya akan bijak dalam meminimumkan risiko dan sentiasa mencipta peluang untuk meraih pulangan yang tinggi. Bagi menyokong pembangunan usahawan, pelbagai agensi seperti SME Corporation Malaysia, SME Corp dan Majlis Amanah Rakyat MARA telah membangunkan program dengan kriteria khusus. Pembangunan usahawan di institusi pengajian tinggi turut meningkatkan penyertaan pelajar untuk menjadi usahawan siswazah. Hal ini merangkumi modul latihan keusahawanan, peluang perniagaan dalam kampus dan pertandingan inovasi keusahawanan. Usahawan dalam talian yang ingin berjaya juga mesti mempunyai sikap proaktif dalam mengenal pasti peluang yang wujud. Individu seperti ini akan mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan paparan objek mewah oleh sesetengah individu di laman sosial. Sebagai tanda sokongan kepada pembangunan usahawan, kerajaan turut mengambil langkah meningkatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti keusahawanan di institusi pengajian tinggi dengan menyediakan pelan tindakan keusahawanan institusi pengajian tinggi. Strategi ini berupaya membina Malaysia sebagai negara yang menjadikan keusahawanan sebagai teras penting transformasi ekonomi dan sosial. Perniagaan secara dalam talian merupakan satu pilihan untuk langkah awal sebagai usahawan. Usahawan muda yang memilih platform secara dalam talian turut berpotensi menjadi ejen transformasi sosial yang berkesan. Perlibatan dalam bidang keusahawanan walaupun pada skala yang kecil namun dilihat sebagai tunas penting dalam melahirkan minda usahawan yang berjaya. Okey, terima kasih Aina. Aina, okey. Cikgu lupa. Okey, betul Aina. Aina Najah. Terima kasih. Okey, tak ada masa lah. Okey, kita teruskan perbincangan untuk bahan satu dulu. Okey, so bahan satu ni, sebelum kita buat rumusan, kita kena tahu dia punya tema. Apa tema dia? Apa tajuk dia? Alia, sorry Alia. Cikgu keliru dekat kelas form 5 nama dia Aina Najah. Apa tajuk dia? Kenapa kena tahu tajuk dia? Sebab nanti kita nak buat pengenalan kan, kena tahu tajuk. Tentang apa ni? Bagus, tentang keusahawanan. Maknanya bidang usahawan secara dalam talian. Kan sebab sekarang ni memang perniagaan dalam talian tu memang dah makin rancak lah, sebab banyak platform nak berniaga kan. Shopee, Lazada, kalau Facebook ada marketplace, ada yang dekat WhatsApp, Instagram ada shop, kan? Cikgu pun berniaga juga, berniaga buku je lah. Tapi cikgu hanya gunakan WhatsApp je. Cikgu post buku tu kat Facebook, lepas tu cikgu insert link. Link tu ada akan direct kepada WhatsApp. Lepas tu cikgu uruskanlah post macam mana, yang macam tu je lah. Sebab cikgu tak pandai sangat nak guna Shopee ni. Lagi senang. Post barang dekat Facebook. Dekat Insta boleh juga, Insta story. And then kita link dengan WhatsApp. Boleh. Kita boleh contact dengan ni lah, dengan pembeli. Okay, tengok dekat perangan pertama, ada tak isi bagi fokus yang pertama? Ada tak? Jujur cakap, rumusan ni susah sikit. Ya, bagus. Mahir mengurus.
Mahir mengurus dengan cekap hal ehwal pengurusan perniagaan. Okey, ini isi dia. Tapi kita tak tahu lagi dia punya fokus. Fokus tu apa dia? Ada ciri, kriteria, langkah, kesan, punca, kebaikan, keburukan. Itulah dia fokus dia. Betul. Tema dah jumpa dah kan? Tema tentang keusahawanan kan? Okey, apa fokus? Okay, cikgu beritahu masa pun tak sempat. Okey, fokus dia ialah, okey. So, cikgu tulis kat sini fokus 1. Ciri-ciri. Ciri-ciri so tema dia usahawan kan? Tema dia usahawan. Usahawan dalam talian. Kenapa kat sini? Ini dia. Nampak sini, usahawan dalam talian. So, itulah tema dia. Ciri-ciri usahawan dalam talian yang berjaya. Okey, apa dia kriteria ataupun aspek-aspek yang kena ada untuk jadi seorang usahawan yang berjaya? So, tadi siapa respon tadi? Alia Okey, Alia. Siapa respon tadi Aini. Nak jadi usahawan jaya, kita kena mahir mengurus dengan cekap hal ehwal pengurusan perniagaan. Okey, itulah dia ciri-ciri yang pertama. Okey, langkah-langkah ada juga. Itu fokus yang kedua. Langkah-langkah tu fokus yang kedua Learn from the best. Ya. Okey, apa? Okey, kita pergi kepada perangan kedua. Ada lagi tak? Ciri-ciri yang kedua. Bagus, Alia. Berhati-hati dengan rakan lain yang berniaga. Berhati-hati dengan rakan lain yang berniaga dalam medan yang sama. Sebab apa kita kena berhati-hati? Sebab untuk mengelakkan kita daripada dimanipulasikan ataupun digunakan oleh jenayah komersial. Okey, bijak dalam meminimumkan risiko. Bagus. Terbaik. Bijak dalam meminimumkan risiko. Siapa respon ni? Okey, bagus. Aini. Lagi. Ambil sekali lah dan sentiasa mencipta peluang untuk meraih pulangan yang tinggi. Okey, lagi. Ada lagi tak ciri-ciri yang lain? Okey, tengok perangai yang ketiga. Ada lagi tak? Ciri-ciri usahawan yang berjaya. Mempunyai sikap yang proaktif. Bagus. Mempunyai sikap yang proaktif dalam mengenal pasti peluang yang wujud. Okey, jadi itu saja untuk ciri-ciri bagi bahan yang pertama. Okey. So, kita lihat balik bahan yang kedua. Nampak dah, dia bagi tahu dekat sini dah. Ciri-ciri usahawan dalam talian yang berjaya. Dia dah begitu siap-siap dah. So, dekat sini ada 3. So, kita ambil saja semua. Okey. Memberikan kualiti khidmat pelanggan yang terbaik. Mewujudkan laman sesawang yang interaktif dan mesra pengguna. Mengutamakan kualiti dan penghantaran produk. Okey.
Baik, seterusnya bahan yang ketiga ada sajak yang seloka. Jika ingin kekal berjaya, prinsip yang keras harus dilaksana. Patuh akan undang-undang negara. Tidak diplagiat. Plagiat tu maknanya peniruan yang bukan haknya. Walau untung berjuta-juta, jujur amanah tetap terjaga. Kerajaan beri bimbingan dan latihan, harap usahawan maya seiring sejalan. Jangan gah hanya wayangan, namun ilmu kering dan kontang, dana pinjaman turut tersedia, harap dilabur dengan terancang. Jika tidak pasti menyesal, kaya diharap muflis yang datang. Okey, so dekat sini ada tak ciri-ciri untuk menjadi usahawan yang berjaya? Ada tak? Jujur, amanah, tetap berjaga. Banyak respon ni. Ya, jujur, amanah, tak jaga. Maknanya nak jadi usahawan berjaya, kita kena jujur. Sebab kalau kita dah tipu kan, contohlah kita tipu dengan kita punya produk kan, so kita akan kena boycott oleh pelanggan. Lagi satu ni dia, patuh akan undang-undang negara. Maknanya setiap produk yang kita hasilkan kena ada hak cipta, kena ada tapisan, keselamatan dan sebagainya kan. Okay, so settle. Untuk fokus yang pertama iaitu ciri-ciri untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Baik, kita kembali kepada bahan satu. Kita lihat pula fokus kedua. Tadi Alia ke Aini ada beritahu tentang fokus yang kedua iaitu langkah-langkah. Okey, langkah-langkah. Sekejap Okey, fokus 2. Langkah-langkah menyokong pembangunan keusahawanan. Okey, settle. Baik, sekarang kita lihat balik bahan satu. Apa dia langkah-langkah menyokong pembangunan usahawan? Apa cara-cara atau usaha-usaha kita nak menyokong usahawan itu sendiri? Macam mana? Ada tak? Okey, untuk peringkat pertama tak ada Tengok peringkat kedua. Okey, peringkat kedua ada satu je jumpa. Apa dia langkah-langkah ataupun cara-cara untuk menyokong pembangunan usahawan? Okey, macam mana kita nak bangunkan usahawan tempatan di negara kita? Apa yang langkah-langkah yang kita nak buat? Membangunkan program kriteria khusus. Ya, betul. So,
pelbagai agensi. So yang ni contoh kita skip ya, berpanjang sangat. Membangunkan program dengan kriteria khusus. Bagus. Okey, lagi ada lagi tak? Meningkatkan penyertaan pelajar. Ya, pembangunan usahawan di IPT. Turut meningkatkan penyertaan pelajar. Okay, apakah maksud pembangunan usahawan di IPT? Maknanya, di peringkat universiti kena ada kos ataupun kursus-kursus tentang usahawan. Satu, kita kena, pihak-pihak IPT kena dedahkan pelajar universiti dengan kemahiran-kemahiran usahawan. Okey, supaya bila mereka habis belajar, graduate, mereka boleh memilih pekerjaan dalam bidang keusahawanan. Okey, selain tu, okey, kita tengok pula perenggan yang ketiga, ada tak? Perenggan yang ketiga. Okey, yang ni ya, kerajaan. Betul. Betul lah jawapan siapa ni? Alia dan Batrisya, meningkatkan penyertaan pelajar. Kerajaan turut kita skip. Kerajaan menyediakan pelan tindakan keusahawanan institusi pengajian tinggi. So dengan usaha pelan tindakan ni, dia boleh meningkatkan penyertaan pelajar. Maknanya ramai pelajar yang akan didedahkan dengan ilmu-ilmu keusahawanan. Hasil daripada usaha kerajaan menyediakan ataupun memperkenalkan pelan tindakan keusahawanan di peringkat IPT. Okey, so dah jumpa 3 isi bagi bahan yang pertama. Okey, tengok pula bahan yang kedua, ada tak? Bahan 2 tak ada sebab semua lebih kepada fokus 1. Okey, bahan ketiga ada tak? Langkah-langkah membangunkan usahawan. Senang saja. Ya, bagus Patricia. Kerajaan beri bimbingan latihan. Lagi? Ya Allah. Ya, dana pinjaman turut tersedia. Zaman sekarang ni kalau kita nak jadi usahawan kan, nak berniaga memang sangat senang. Kerajaan bagi banyak bantuan. Contoh dalam bidang penternakan, dalam bidang pertanian, kan, ataupun dalam bidang perniagaan tani, memang kerajaan ada sediakan bantuan. Tapi kebanyakan lebih kepada barang lah. Kan, barang. Dah kurang dah bantuan kewangan ni. Okey. Jadi, so kita dah boleh buat rumusan yang lengkap. Senang saja. Okey, lagi satu kelas, apa yang paling penting kamu kena buat pengenalan. Kalau kamu tak buat pengenalan, kamu dah hilang 2 markah. Cikgu tak tahulah cikgu. Sebab ramai yang tipu kan. Bagi duit tak nak berniaga, buat benda lain. Sebab itulah kerajaan, contoh kawan cikgu baru ni dia buat macam dia usahakan projek penanaman cili dan timun. So dia buat paperwork, dia submit dekat, cikgu tak pasti kat mana, dekat agensi pertanian lah. So dia submit paperwork, lulus. So government bagi barang, bagi baja, macam-macam
racun kan. Ada bagi barang ni. Dia tak bagi dah duit macam dulu. Sama juga macam ada kawan cikgu seorang lagi, dia usahakan kambing dengan lembu. So dia bagi barang untuk buat kandang. Dia bagi simen lah. Bagi kayu. Dia bagi macam pellet lah. Dia tak bagi dah duit. Dia ikut ni lah, ikut bidang lah. Mostly pertanian dengan peternakan macam tu lah. Tapi kalau bidang-bidang lain tak pastilah. Jangan tahu kena scam. Okay. So, ayat dia rumusan ini. Membincangkan. Ingat membincangkan. Bukan membincangkan tentang. Ramai buat membincangkan tentang. Tak payah. Sebab kita dah gunakan membincangkan, tak perlu ada tentang. Kita dah ada akhiran kan tu kan. Okay, maknanya kenapa terus objek? Sebab membincangkan tu ialah kata kerja aktif tersentif. Satu objek. Jadi kena ada terus kepada objek. Membincangkan apa? Terus tulis fokus satu dia. Apa dia? Fokus satu ialah ciri-ciri usahawan yang berjaya. Ciri-ciri kopi membincangkan fokus satu tadi. Ciri-ciri usahawan dalam talian yang berjaya dan kita copy bagi fokus yang kedua. Dah. Settle untuk pengenalan. Untuk perangan yang kedua, kita masukkan pula isi bagi fokus satu. Okay. So macam mana? Copy balik, masuk perangan yang kedua. Ciri-ciri usahawan yang berjaya, ciri-ciri usahawan dalam talian jaya ialah, okay, ingat lepas ialah kena ada subjek. Subjek tu ialah frasa nama. Ialah apa dia? Ialah usahawan perlu ataupun usahawan dalam talian perlu mahir mengurus dengan cekap hal ehwal pengurusan perniagaan. Okay. Yang kedua pula. Seterusnya. Usahawan secara dalam talian seharusnya berhati-hati dengan rakan lain yang berniaga dalam medan yang sama. Okey, so kita dah ambil dua bagi bahan satu. So yang ketiga kita ambil kat bahan dua pula. Okey. Sampai itu usahawan juga haruslah memberikan kualiti khidmat pelanggan yang terbaik. Okey, bahan tiga pula. Usahawan juga perlu patuh akan undang-undang negara. Okey. Dah cukup 4 isi. Kita ambil dekat 3 bahan yang berbeza. Ingat. Kena ingat setiap bahan sekurang-kurangnya kena ada satu. Tak boleh kamu tak ambil langsung. Kena ambil satu sekurang-kurangnya. Okay. So 2 isi cukup ambil dekat bahan 1. 1 isi dekat bahan 2. 1 lagi dekat bahan 3. Okay. Itu fokus 1. Okay. Fokus 2 pula. Fokus 2 pula. Allah. Okay, relax. Nak ambil masa kan? Kejap-kejap. Okey, perangai yang ketiga Langkah-langkah menyokong mengenal usahawan ialah apa dia? Ambil lagi 4 isi saja Ialah pelbagai agensi membangunkan program dengan kriteria khusus. Okey, seterusnya apa lagi? Kerajaan menyediakan pelan tindakan keusahawanan institusi pengajian tinggi. Okey, dah dapat 2 isi. Lagi 2 kat mana? Bahan 2 tak ada. Bahan 3 kita ambil ni Okey, jelas So dah ada 8 isi. 8 isi bersamaan dengan 16 markah. Kesimpulan. Kesimpulan, kamu jangan copy paste daripada rumusan. Kosong. So kamu dapat kosong. Kosong markah. Kesimpulan kena reka sendiri. Kamu kena bina ayat sendiri
Tak perlu panjang-panjang, pendek-pendek saja. Cikgu pernah ajar kan cara nak buat kesimpulan kan? Kesimpulannya, lepas kesimpulannya kena ada apa? Subjek. Siapa subjek dia? Pelbagai pihak ataupun semua pihak. Lepas subjek kata bantu. Perlulah. Perlulah. Lepas kata bantu kata kerja. Perlulah bekerjasama lah. Ataupun perlulah menyokong. Okey, menyokong Lepas kata kerja kena ada apa? Ya, kena ada apa? Kena ada tema ataupun tajuk. Apa tajuk dia? Tentang apa? Usahawan dalam talian. Pula menyokong usahawan. Usahawan tempatan. Pula menyokong usahawan tempatan yang berniaga secara atas talian. Alien pula. Atas talian Okey, lepas itu apa pula? Lepas itu kata hubung. Agar lepas tu tulis kita punya harapan. Agar apa? Agar ekonomi negara kita akan berkembang dengan pesat. Dah, itu saja. Tak perlu panjang-panjang. Okey. Ya, tema cadangan harapan. Betul lah tema. Mana tema? Tema tentang usahawan dalam talian. Okey. Lepas tu tulislah patah perkataan. Contoh 123 patah perkataan. Kamu kena ingat pemeriksa memang akan kira jumlah patah perkataan ni. Kalau lebih dia akan potong dan dia tak akan baca. Okey So itu saja kelas kita untuk malam ini. So kita sambung kelas kita bulan 2 nanti. Bulan depan Okey, kalau tak ada apa, kita tangguh kelas kita pada malam ini. So jumpa pada minggu depan insya-Allah. Okey, assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Guru. Sama-sama.